gembira bersama mereka yang tercinta. Simpankan semua kisah luka bersama Sherry pasti ceria. Anda pastikan tertunggu siapa artis dan topik baru. Borak sambil menimba ilmu, inspirasi pada generasi baru. Sherry, Sherry, Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. Just be yourself. It's a Sherry, 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 Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. Just be yourself. It's a Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. Wah, haus lah. Macam mana penyanyi buat konsert, ha? Banyak-banyak lagu. Kita nyanyi satu lagu dah haus dah. Assalamualaikum semua. Apa khabar kakak-kakak yang sedang menonton The Sherry Show? Be yourself. Yeah. Terima kasih saya punya band Asmara Loka. Oh, gitu. Okay guys. Hari ini topik sangat menarik, sesuai rasanya kalau kita nak bincangkan, nak buka ilmu kepada orang di luar sana yang sedang menonton The Sherry Show. Semua orang suka budak-budak, tambah lagi budak-budak yang comel. Macam Sherry, masa kecil dulu kalau jalan-jalan je, mesti orang nak cubit pipi. Tengok je geram ni budak ni. Dia tak tahu pula kita tengok dia, kita lah geram tengok dia. Okey, tapi itulah orang panggil rezeki anak. Itu adalah frasa yang cukup kuat untuk menggambarkan betapa untungnya pasangan yang dah berkahwin dan mempunyai zuriat. Tapi sama juga dia punya hikmahnya yang dikurniakan atau darjat yang dikurniakan kepada anak angkat yang dibuat menjadi anak sendiri apabila dijaga seperti darah daging sendiri. Itu topik kita hari ini. Tapi kita punya tetamu selepas ini juga mengambil anak angkat situasi yang berbeza. Siapakah mereka? Jom kita saksikan VT ini. Tanpa ada gerak. Sherry, Sherry, Sherry Show. Ya, tetamu kita yang pertama, tiara adalah anugerah terindah buat Aceh. Bagi kita tarian Bali lah. Okey Aceh, cantik? Cantik, okey. Cantik. Kalau macam tu ambil dulu tempat duduk, pilihlah yang mana nak Aceh. Yang ini tak boleh Aceh. Cari tempat lain. Duduk dekat mana-mana. Situ boleh? Okey, yang seterusnya. Aduhai. Gembira rasa hati ni apabila kita tengok anak-anak tersenyum. Macam, oh manisnya, manisnya senyumanmu. Abby Abadi! Bukanlah selama yang kau sangka. Aku tak rela disiksa. Hai Kak Abby, Assalamualaikum. Kak Abby nak tahu tamparan Kak Abby sakit tak? Nak ke? Alamak, ni hanya kita lah nak ke tidak. Tapi sakit ke tidak sebenarnya? Nanti kita nak cuba ke Aceh lah. Kita lagi, kita tengok dia ada salah cakap. Alamak. Kalau salah cakap, nampak tak tamparan wanita Kak Abby sampai kat muka kau Aceh? Memang dijemput untuk pancing beg. Tak. Duduk kat situ Okey. Kak Abby, boleh duduk Kak Abby? Boleh pilih juga? Boleh juga. Ramai nak kursi ni Kak Abby. Tapi tak boleh duduk dekat sini. Sudah. Okey. Baiklah, tetamu kita yang ketiga ni pula. Daddy Cool. The most eligible bachelor in town. Sufian Suhaimin.
Bagilah lagu rancak kat Okey, dia. okey. Kita okey. Okey, tak ada hal lah. I jual you tadi. Yes. Most eligible bachelor in town. Oh my god. Lepas tu lagu tu masuk. Masuk. Okey. Baju Main. kita tak matching. Oh, kebetulan Aku lah. pun botak juga. Tak ada bachelor pun tadi. Tapi kau dah kahwin lah, Cik. yalah. Saya Most tutup bachelor tu maksudnya dia belum berkahwin lagi. Dia belum berkahwin. Ya, betul. Okey, sebelum tu Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Terima kasihlah sebab sudi datang ke rancangan The Sherry Show Be Your Sebab. Topik hari ini pasal selebriti dan juga anak angkat. Masing-masing mempunyai anak angkat tapi situasi mereka berbeza. Okey, macam Kak Abby sendiri dikurniakan cahaya mata. Lepas tu ada ambil anak angkat 2 orang, sepasang, and tambah lagi seorang, betul? Macam Sufian pula, dia ambil anak angkat daripada kawan baiknya sendiri. Anak kawan baby pian. Oh, susahlah bila dia dah baby pian. Sherry panggil apa? Sayang. Baby Kau diamlah, Cik. Kau jealous bangun, kan? Cik, bangun. Tak boleh, kita panjang lagi ni. Okey, panjang lagi. Dan Aceh sendiri telah berumah tangga selama 8 tahun. Masuk 9 dah. Masuk 9, belum berkesempatan dapat zuriat dan ambil baby Tiara. Pada umurnya berapa? 2018. 2018. Dalam 10 hari ke 11 hari lah. Yang saya ingat Ramadan yang ke-6, betul? Ramadan yang ke-10. Oh, Ramadan yang ke-10. Ya. Apabila keputusan untuk mengambil anak angkat, macam mana penerimaan keluarga? Macam baby pian sendiri, Sufian Suhaimi. Ramai yang tak faham macam anak angkat saya bukan yang duduk dengan saya 24 jam. Sebab dia pun dengan family dia juga. Cuma saya rasa macam ingin menumpang kasih at one point. Kenapa nak menumpang kasih? Bukan menumpang kasih yang macam kurang kasih sayang. sedih tu. KKS ya? Gini, KKS apa? Kurang kasih sayang. Kurang rambut sekarang ni. Banyak yang kurang. So waktu tu kita rasa macam I need a new purpose in life. So macam to have someone in life rasanya macam membuatkan saya rasa macam untuk jadi orang yang lebih bagus lah. Orang yang lebih bagus. Apabila KKS? Sekarang dah cukup lah kot. Dah cukup dah. Okey, Kak Abby. 3 orang anak angkat. 2 pasangan lelaki perempuan. Kemudian dipasangkan. Kemudian ambil lagi seorang. Boleh kita tahu nama-nama mereka? Nama panggilan lah, nama panjang sangat. Dayan, Dayana, Darda. Oh, yang last apa? Darda. Oh, Darda. Okey, tapi kenapa mengambil keputusan untuk mengambil anak angkat tu, Kak Abby? Okey, sebenarnya seperti yang semua sedia maklum, saya memang dah ada baby, anak yang 3 orang lah, daripada kilang yang pertama. Dekat mana kilang tu ya? Dah bagi ke orang. Tak faham Tak. Lihat perempuan. Bukan tak faham. Malah maksud campur. Risau. Korang dengar je. Masa campur jangan. Okey. Dia macam. Lepas tu kira macam dengan suami yang sekarang, saya ni diberikan rezeki memang rajin juga mengandung. Tapi tak ada rezeki untuk anak tu sihat sempurna kat dunia. Mana semua Allah ambil untuk balik semula ke sana. Jadi bila yang kedua tu terdetik kat hati, meninggal dalam perut lah masa tu 6 bulan setengah. Saya cakap kat suami, terdetik nak ambil anak angkat, terus saya update kat IG. Itu dia. Update kat IG tu memang dalam keadaan yang sangat-sangat macam santai-santai je. Santai-santai. Tapi saya dan suami sekata. Jadi bila kita update dalam masa half an hour, sekejap sangat, ada orang kata, Kak Abby nak tak baby ni tak ada orang nak. Kita memang apa yang datang tu itulah dia. Itulah permulaan dia tu. Ambil Dayan. Macam Dayana. Diorang ni sama juga nak dengar. Bukan tetamu pun. Apa tutup bantal? Okey. Kita nak cerita lah. Okey. Yang Dayana, saya lepas pada ambil Dayan, ramai sangat pula yang nak bagi kat saya. Macam Dayana tu, saya kata tak apalah, suami tu dah ambil yang lelaki, kita ambil perempuan pula. Macam tu kan. Dapat laga. Beza Dayan dengan Dayana tu sebulan. Okey. Kejap lagi kita nak tahu pula macam mana dengan Darda pula. Ceritanya macam mana. Dan juga cerita Tiara. Kita berhenti rehat sekejap. Sebab apa banyaklah kita perempuan ada benda nak cerita lagi. Yang lelaki kejap lagi duduk belah sana jauh-jauh sikit. Kita berhenti rehat kembali selepas ini dalam The Sherry Show.
ada saya kat sini. Thank you Asmara Loka. Kembali lagi dalam The Sherry Show. Okey, sebelum rehat tadi kita tanya tentang bagaimana mereka ni boleh terfikir untuk mengambil anak angkat. Aceh sebenarnya dalam pasangan Aceh dan bersama dengan isteri, siapa yang first kali mengeluarkan hasrat untuk mengambil anak angkat? Adakah Aceh ataupun Anne? Yang mengeluarkan hasrat tu kita sebenarnya dah berdaftar selepas 7 tahun kahwin. Kita dah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan. Jabatan Kebajikan di mana kita kita diletakkan dalam special case. Ada juga dalam special case. So special case ni contohnya kalau kanak-kanak itu kosnya agak tinggi. Dia ada special case di situ. Maksud kos agak tinggi tu macam mana? Tiara dia berada dalam incubator masa tu. Kos rawatan situ agak tinggi. Kebetulan masa tu kita pun bukanlah, tapi ada punya tu kan untuk cover benda tu. Dan kita dapatlah. Tapi masa tu 5 orang juga yang menunggu. Saya orang yang keempat. Tapi rumah saya sampai, terus rumah saya naik, rumah saya dapat. Dapat? Terus dapat Oh, okey, kita nak tahu sebenarnya proses untuk mengambil anak angkat. Adakah ianya sukar? Dari segi Islam macam saya kena cari ibu susuan lah. Macam untuk Tiara, untuk ibu susuan. Jadi kakak saya dapat ibu susuan untuk mahramkan saya nanti. Untuk pengurusan pada saya, kita kena ikut, tak ada orang kata jalan belakang. Kita kena tiada jalan mudah ya. So kita kena ikut dia punya tu untuk menjadi contoh kepada orang-orang yang nak ambil anak angkat. Sebab pertama reason daripada JKM adalah banyak ada kes-kes yang berlaku ambil anak angkat dijual. Jadi dia kena ikut proses tu selepas tahun ataupun 2 tahun baru kita dapat hak penjagaan. Hak penjagaan. Tu. Tapi Sufian Suhaimi, kerana anak angkat awak adalah daripada kawan baik anda sendiri, adakah anda pergi ke JKM juga untuk... Tak, sebenarnya kita dah tengok dah prosedur-prosedur untuk ambil anak angkat secara legal, dan niat tu dah dikongsi bersama dengan orang-orang yang terdekat dalam hidup saya lah. Disebabkan waktu tu saya macam memerlukan banyak support daripada orang ramai. So diorang antara orang yang rapat dengan saya. Dan saya meluangkan banyak masa dengan Faik. Masa tu Faik baru setahun. So kat situ dah macam ada satu relationship bonding yang macam rindu, nak video call. Dan diorang pun macam nampak apa yang saya nak sebenarnya dalam hidup. Dan dia kata, apa kata macam ni Yan, kita anggap Faik ni macam anak angkat. Maksudnya bila-bila kita nak spend time together, kita spend time together. Tapi bukan ada satu komitmen yang terus seperti macam begitu, seperti macam Kak Abby dan juga Aceh kan. Tak ada hitam putih lah. Ya, sebenarnya tak ada hitam putih yang official lah. Okey, itu dia. Tapi sejak munculnya Tiara dalam hidup Aceh dengan Anne ni kan, Anne kata Aceh ni pandai jaga baby. Pandai dia uruskan Tiara. Betul Aceh? Betul ke tidak? Jomlah kita tengok VT ni. Mana kau dapat? Aceh, lagi sekali Aceh yang hujung tu. Entah. Yelah, kau gelak lagi sekali. Dah lah. Itu adalah rahsia-rahsia yang lama kita nak keluarkan. Dapat keluarkan dengan anak. Dapat keluarkan dengan anak-anak. Okey Aceh. Aceh ada cakap Aceh takkan ada pengasuh. Maksudnya Aceh yang uruskan sendiri bersama dengan Anne. Kenapa tu? Selalu orang sekarang ambil je pengasuh.
Dia macam ni, kita dah kahwin selama hampir 7 tahun. 7 tahun masa tu, kita nak curahkan kasih sayang tu tak tahu kat mana. Nak pinjam nak kawan pun nanti pinjam, jumpa 2-3 jam dah balik. Kita nak curahkan macam mana untuk tidur bersama dengan dia semua kan. Jadi, ambillah peluang tu. Bila dah dapat tu, curahkan kasih sayang tu betul-betul. Janganlah orang lain yang curahkan kan. Kita lah curahkan kasih sayang tu betul. Penat macam mana pun memang bergaduh-gaduh jugalah nak menyiapkan. First day saja kita dah bergaduh dah 2 orang. Kenapa bergaduh, Cik? Bulan Ramadan keluar je turun. Kenapa budak ni nangis jalan jam pukul 5 ni. Kenapa nangis? Kenapa? Budak kan nak menyusu. Mana kita tak beli botol, tak beli apa ni. Maksudnya macam, yelah kita baru lagi kan. Saya clueless, kita tak tahu apa nak buat. Buka double signal, keluarkan lambai-lambai tangan sikit, ikut orang kecemasan dan alhamdulillah masa tu ada satu plus yang boleh tarik saya untuk keluar ke satu susu untuk kita cari kedai yang ada botol ada susu. 2 ounce lebih dia minum. 2 ounce. Yang main gila tau. Ini bukan senang lah. Itu antara pengalaman-pengalaman lah. Itu antara pengalaman lah. Tapi sekarang ni tak payah cakap lah, Cik. Pejam mata boleh tukar lampin, betul? Lag kadang-kadang terbalik juga depan belakang. Panggilan Tiara apa? Untuk panggil Aceh dengan N adalah? Ayah dengan mama. Ayah dengan mama. Okey, Baby Faiz pula dia panggil apa? Dekat ayah. Ayah. Macam bila nak menjaga dia lah sebab jaga dia sekali-sekala kan. Apa benda yang paling dirindui kalau dia tak ada bersama? Bau dia ke? Sebab sekarang dia makin pandai tau. Dia dah 2 tahun lebih. So dah banyak benda baru yang everyday ada je benda baru yang dia pandai cakap, dia pandai buat. So at this point kalau kita macam ada miss that one thing, kita rasa macam alamak tertinggal. So macam everyday nak keep up. Tak tahu nak cakap apa tapi macam banyak sangat benda baru. Macam tiba-tiba nak jadi dinosaur. Macam nampak orang nak jadi dinosaur. Macam mana dia jadi dinosaur? Alah tomenya. Tapi korang nak tahu tak macam mana Kak Abby dekat rumah apabila menjaga anak-anaknya? Nak tahu tak? Beli ikan, masuk dalam kolam. Ya ke? Jomlah kita tengok apa yang dia buat. Macam tu lah, penat-penat lah orang dah susun baju tu. Diorang lempar dekat lantai macam tu. Itulah aktivitinya. Tapi sekarang ni Diana dah pandai jaga adik dia kan? Dayan lebih lagi. Oh, ya ke? Dayan lagi suka lagi. Diana ada suka tengok TV. Dia dia sayang macam, juga, dia sayang. Tapi dia macam kau buatlah hal kau, aku nak tengok TV. Okeylah. Okey, kita berhenti rehat kembali selepas ni dalam The Sherry Show. Welcome back bersama dengan tetamu-tetamu kita Aceh, Sufian Suhaimi, Abby Abadi. Jangan jentik lagi. Jangan. Dah kepit dah ni. Kita saja je bakal line dia. Cocok angin kan. Tapi kan bila wujudnya Tiara dalam kehidupan Aceh ni, rezeki semakin bertambah. Alhamdulillah. Dia siap ada rumah baru. 3 tingkat ya. Berapa? Yang itu pun ada BT juga ke? Bagus rancangan ni ya. Rezeki anak betul tak? Kak Abby sendiri rezeki anak-anak.
Alhamdulillah lah, sentiasa ada. Sentiasa ada, kaya, tapi alhamdulillah saya bersyukur lah. Ada pun sikit pun saya bersyukur, ada banyak pun saya bersyukur. Tapi sentiasa ada lah. Sentiasa ada. Nanti ada lagi rezeki sebab wujudnya nanti bantal zikir Sufian Suhaimi nak bagi tau. Ada ke nak bagi? Boleh. Nampak tak? Sebut anak saya berapa orang? Ada 3. 3. Campur lagi ada anak yang keempat. I dah dapat dah hari tu. Tiap-tiap malam tidur berbantalkan dia. Teringatlah Baby Pian. Khas untuk Sufian Suhaimi. Tapi sebenarnya dia buat ini khas untuk Faik sebenarnya kan? Sebenarnya waktu saya ambil dia as anak angkat tu, so rasa kadang-kadang kan dia tak ada dengan kita kan. So saya record zikir-zikir yang biasa saya dengar waktu kecil tu. Macam arwah nenek saya memang besarkan saya dengan zikir-zikir kau nak tidur ke, buat kerja ke, dia suka berzikir. So saya buat benda tu untuk Faik sebenarnya. Lepas tu bila share benda tu, ramai orang suka dengan zikir tu. So kita rasa macam I need to find a way untuk share benda ni dengan orang ramai. Okey, sekarang ni kita nak tengok playback Sufian Suhaimi. Macam mana dia jaga ke atau dia acting-acting aja. Jom kita tengok. Ada hingus tu. Ada hingus. Alah. Itu dia. Nampak tak? Kemesraan tu tidak dibuat-buat. Tak baik tau yang komen-komen kata tu macam trend aja. Konten. Hello, betul lah. Tapi kan, tak nak ke kahwin? Sufian? Nak. I'm at one point yang macam dah boleh dah kot. Ada support system untuk bantu saya dalam kehidupan. So I think next year is the best time. Cuma tak tahu siapa. Bunyi macam tahu tak masa dia cakap tu kita semua macam yelah tu. Sayang betul kau ni. Betul. Susahlah nak korek rahsia daripada dia. Tapi bila dah ada anak angkat, bukankah nanti saham jatuh? Tak kisahlah. Kita bukannya buat untuk nak nampak bapak-bapak ke apa. Sebab itu kira macam makanan rohani lah. Lain macam penggunaan ayat dia. Kalau tak, takkan keluar bantal zikir. Ya. Tapi bantal zikir kau bagus lah. Dia ada macam cakap orang putih sikit. Anak aku tengah tidur zikir-zikir. Charge your battery. Aku pun fikir juga part mana yang dia cakap bahasa Inggeris tu. Itu yang charge your battery. Selalu saya guna. Saya sangat guna. Habis. Kak Abby sebenarnya dia ada menolong orang juga. Dia ada carikan keluarga angkat. Maksudnya mereka yang memerlukan, anak-anak yang memerlukan keluarga angkat. Tapi Kak Abby memang tidak mengenakan bayaran, tolong seikhlas hati. Okey, sejujurnya sebenarnya apa yang berlaku ni memang secara orang kata sendiri, bukan memang saya nak buat kerja tu ke apa, memang datang dari hati. Saya niat sebenarnya nak jaga anak-anak tu sebab saya nampak apa yang saya buat tu untuk orang kata kebaikan yang berpanjangan kan. Ada orang kata kat saya, apalah bodoh pergi jaga anak orang. Orang tu beranak kau pergi jaga. Orang cakap macam tu. Tapi pada saya tak nampak. Kalaulah diorang tahu macam mana bahagianya, macam mana nikmatnya kita menjaga anak angkat tu, dia punya sayang tu sama macam darah daging sendiri, memang diorang takkan keluar perkataan macam itulah. Bila kita sebut tentang anak angkat ni, paling dekat ialah isu sensitivity. Kadang-kadang kita bila bercakap tu macam main lepas saja. Contohlah kan. Tapi bila ada yang dah berkahwin tu, bila dah kahwin dia tanya pula, bila nak ada anak? Macam Aceh sendiri, pernah tak Aceh rasa macam bila dah selalu sangat dia ajukan soalan tu, terus rasa macam dah lah banyaknya soalan ni?
Macam-macam lah orang cakap dia, kita lelaki bini mandul lah inilah apa semua. Orang yang belum kahwin, percayalah pasangan anda. Macam-macam benda 1 ke 2 tahun tu akan timbul. Suami aku ni okey tak? Yang suami pula mikirkan, isteri aku ni okey tak? Dua-dua pergi cek. Pergi cek okey. Jadi tak ada masalah apa-apa. Jadi apa yang orang datang tu jangan dipikir. So kita anggap benda tu belum sampai rezekinya. So pada saya benda tu dah lali selama 7 tahun dah cakap kan. 7 tahun soalan yang sama soalan yang sama. So adanya Tiara, so saya rasa benda tu macam selesai lah masalah tu. Dia punya perasaan tu Betul dahsyat kan? Oh, sebenarnya. dahsyat. Cuma yelah stigma masyarakat kan. Ada je benda yang tak kena. Betul. Tapi sebenarnya Aceh ni dedikasikan sebuah lagu untuk anaknya. Buat lagu pun tajuk Anak. Lagu tu memang pasal Tiara ke macam mana? Pasal Tiara. Memang pasal Tiara Masa buat tu Aceh memang fikir lagu ni khas untuk Tiara. Kalau pasal Faib, kau kena nyanyi. Kau nyanyi. Tiara ni dengan cara punya Dia macam pun ada jugalah. Bergaduh lah lagu-lagu anak. Okey. Nyanyilah. Nyanyilah. Kena nyanyi? Kenalah nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Nak cek key dulu ke? Tak payahlah. Tak sedap jangan ni Kau dengar je. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih ini hanyalah untuk kamu seorang. Sekarang kepayahan lakukan untukmu, sayang. Kasihku lama telah dan tiba masanya untuk aku luahkan. Oh anakku, dari dulu ingin bersamamu, akhirnya kau muncul dalam hidupku, menjadi penyeri, menjadi penyuntik semangat dalam hidupku. Dan tiba masanya untuk aku luahkan. Oh anakku, jaga dirimu selalu, hormati kedua ibu bapamu dari dulu lagi hingga akhir nanti, sehingga Sherry, Sherry, Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. Sherry, Sherry, Sherry Show. That's me. It's a Sherry Show. Bam! Welcome back. Okey, kita semua ni ada bakat melukis lah. Tapi kalau setakat lukis orang lidi tu tak payah cakap lah. Hey, ini dia lukisan besar dekat dinding. Korang ada? Tak ada kan? Dia je yang boleh buat. Siapakah beliau? Jom kita tengok playback ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Suhaimi bin Ali, seorang pelukis mural yang berasal daripada Kuala Terengganu, seberang Takir. Pada awalnya, mural tu dihasilkan memang saya dengan kawan-kawan sendirilah punya inisiatif nak buat satu lukisan wira negara kita. Saya memang buat tu just untuk orang datang bergambar. Sebab individu-individu yang saya lukis tu bukan senang untuk orang jumpa. So, memang kita orang tak dibayar, just keluarkan modal sendiri untuk siapkan semua lukisan tu lah. Cabaran pertama adalah cuaca. Cuaca tu hujan. Hujan akan pergi ke dinding dan cat pun akan turun ke bawah. So, itu cabaran yang pertama lah.
Saya memang tak terfikir pun tuanku sanggup mencemaduli datang ke U12. Berbanggalah macam dapat pengiktirafan daripada tuanku sendiri dan menghargai bakat saya. Perancangan saya masa depan, saya kalau boleh ada rezeki memang saya nak pergi ke luar negara untuk selahkan bakat saya lagi supaya orang tahu yang saya pun boleh melukis. Bam! Oh, dah dapat dah. Thank you Suhaimi. Jauh dia buat. Sebenarnya ini daripada dinding tau. Kita kopak bawa sini. Vandalism lah ni. Kan? Tak. Bukan. Memang kita nak abadikan dekat sini. Okey Suhaimi, walau apa pun yang terjadi, semangat juang harus diteruskan. Kami dari The Sherry Show akan terus ikut perjuangan Suhaimi, okay? By the way, thank you so much. Bagini, so cute. Cantik kan? Cantik. Cantik. Tak ada Jealous? Tak apalah, nanti kita bagi Kita letak dulu dekat sini. Alright, kita nak borak-borak lagi lah. Aceh. Ya. Katanya Aceh ada menjual air kan untuk membantu anak Allahyarham Abam. Dan Aceh juga sebenarnya secara tak langsung menjaga juga kan? Dia cerita dia macam ni. Anak arwah tu pun dah memang macam anak saya juga, anak saya dengan anak Fad juga kan. Dan Hamzah juga tu sebenarnya ada sempena. Dia memang arwah selalu suka dia nyebut nama saya, Nasir Hamzah. So arwah suka sebut macam tu nama dia. Nama saya sendiri. So Hamzah tu adalah nama bapa saya. So saya pun tak tahu, tak terfikir yang dia nak letakkan Uthman Hamzah tu. So dan kebetulan bisnes family saya nak buat teh tarik Hamzah. Tapi once orang dah relate kan teh tarik Hamzah tu sebenarnya bapa saya. So bila orang dah relate kan teh tarik Hamzah tu adalah anak dia. So tak salah kalau ada sebahagian daripada pendapatan ataupun ada daripada hasil daripada penjualan teh tarik tu kita salurkan juga kepada anak arwah. Aceh dengan Fad sendiri ada pergi berjumpa, melawat Hamzah? Setakat ni masih belum lagi sebab kita orang Fad pun ada kerja dia, saya pun ada kerja dia, dan saya dengan Fad kalau boleh nak pergi saing lah. Sekali lah kan. Tak nak seorang pergi kan. Jadi dua-dua dapat perkabaran dan macam keadaan dia tu. Okey, ini dia kita nak tanya mereka ni antara momen-momen yang korang sukalah tentang anak-anak korang sendiri. Maksudnya apa yang paling korang boleh teringat kalau duduk sekarang ni, boleh tergelak-gelak fikirkan keletah masing-masing. Anak masing-masing. Macam mana tu? Macam Aceh sendiri. Tiara dah pandai buat apa dah sekarang ni? Tiara setakat ni yang saya tahu dia memang suka kartun, TV. Kemudian dia suka bubur. Dia suka ayam goreng. Dia suka apa? Bubur dengan ayam goreng. Bubur dengan ayam goreng? Malam tadi pukul 1.30 bangun minta ayam goreng. Mana aku nak cari? Goreng lah sendiri. Aku gunting saya terpaksa gunting apa tau? Roti sekeping tu je bentuk ayam. Lepas tu masuk bakar dia jadi... Tak baik tipu budak, Bukan Cik. tipu. Mana aku nak cari pukul 1 pagi kedai tutup. Goreng. Kan mana ayam? Ayam tak ada. Dalam peti ais tak ada ayam. Aduh, jadi dia percaya? Dia percaya tak? Tak percayalah, rasa dah lain. Memang dia tak nak lah. Kita ialah itu antara ragam-ragam sebenarnya. Ragam-ragam itulah sebenarnya dan perangai-perangai yang dikecah tu yang kita rindukan sebenarnya. Macam saya, kita ni memang rasanya lebih jaga anak ni daripada anak dulu. Macam anak saya sendiri, saya dulu banyak syuting luar. Banyak pergi luar, kan? Banyak selalu aktif, banyak kerja di luar. Macam yang anak-anak ni lagi pula PKP. Betul. Masa hari tu memang banyak hari tak keluar rumah. Jadi memang melekatlah. Anak-anak semua tidur dengan saya. Walaupun saya ada pembantu, saya ada bibik, tapi itu semua kerja rumah sebab kita bekerja. Saya memang tak boleh kalau tak ada orang lain. Macam kalau jalan pun bawa anak, saya mesti nak anak saya seorang-seorang jaga.
punya hati tu risau kalau anak tu hilang, hati tu risau kalau anak tu jatuh. Jadi maknanya memang ada keperluan untuk saya ada pembantu, ada pengasuh untuk anak-anak. Okey, tapi yang generasi anak-anak generasi yang pertama tu kan, kilang pertama tu, dia tak jealous ke? Dia macam, oh dulu masa kita orang kecil tak nak jaga. Oh tak. Anak-anak saya memang ikut mak dia lah baik. Taklah anak saya. Tak, alhamdulillah lah. Anak saya tak ada hati-hati yang kotor-kotor gitu. Jealous kat baby, jealous kat kenapa lebihkan diorang. Tak ada. Anak-anak saya okey saja, tapi sebab dia faham keadaan pada waktu itu. Mak lah tengok mak. Tengok mak. Contoh di depan mata ya tuan-tuan. Jadi bila dah sayang, gila kata nanti dalam seminggu ni baby ni ada kat sini, nanti orang ambil. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Adik tak kasih lah. Dania. Baby pun macam masing-masing memang kalau dah ada kat rumah tu memang kita punya lah. Ikut mak lah, baik hati. Okey, Daddy Cool. Soalan terakhir untuk Daddy Cool. Adakah momen awak pernah marah kat Faiz tu? Taklah. Tak. Saya tak dengan pernah? dia belum ada lagi. Belum ada momen yang tak best lagi. So far, every time jumpa memang best lah. Biasalah baby kan, tangan suka capai-capai. Benda macam tu bagi saya biasalah. Tak adalah macam nak marah baby tu. Kan? Sekarang lagi sayang sebab dia dah pandai sebut ayah. So bila sweet. dia panggil ayah tu rasa macam tak tahu, the feeling tu macam Okey. Wow. Ayah. Lain nak feeling dia? lain pula sampai. Perasaan tu lain. Tak sama dengan Faiz sebut. Tak, lain. Okey, itu dia. Guys, thank you so much. Terima kasih juga Terima jemput. kasih berkongsi cerita dengan kita kan, kepada penonton-penonton juga. Mungkin diorang dah tahu cerita korang, tapi hari ni diorang tahu lebih dalam dan apa yang kita buat ni semuanya bersebab. Alright guys, satu permintaan ni. Boleh. Kita dah duduk lama-lama ni nak minta lah bila Sherry cakap The Sherry Show, korang jawab be yourself. Be yourself. Lepas tu kita post bam. Bam. Okey. InsyaAllah. Be yourself. Bam. Alright. Okay Bam tu guys. maksudnya apa je? Bam tu dia macam meletup lah, macam wow. Wow, okay. Okay, The Sherry Show. Be yourself. Bam. Thank you so much Asyik, Sufian Suhaimi dan juga AB Abadi. Kita akan akhiri malam ini dengan persembahan Janji daripada Sufian Suhaimi. Bye. Assalamualaikum. Sedang aku menatapi mata ayumu menangis sedih. Jauh aku merasai kepedihanmu yang tak lagi sanggup kau tempuhi. Ku janjikan keikhlasan tanpa ada keraguan. Aku sadar ku bukan yang kau cinta, tapi jika ku ada peluang akan ku coba pertaruhkan jiwa raga semampunya untuk dirimu selamanya. Aku menatapi mata ayumu menangis sedih. Oh, jauh aku merasai kepedihanmu yang tak lagi sanggup kau tempuhi. Ku janjikan keikhlasan tanpa ada keraguan. Aku sedar ku bukan yang kau suka,
The Sherry Show. Be yourself. Bam.